Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadha alkitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilayhi ajma'in syai'ullahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Dan demikian lagi yakni wajib juga. Dan demikian lagi yakni wajib juga. Yakni wajib syarak atas tiap-tiap mukallaf lah. Wajib sini dengan makna wajib syarak. Dan demikian lagi wajib atas kita yang mukallaf. Tu wajib sini ialah wajib syarak. Artinya talabul fi'li talaban jaziman. Syarak yang menyuruhkan kita tu mengenalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suruh yang putus. Bagaimana suruh yang putus? Yakni sekira-kira dijanjikan pahala kerana kita mengerjakannya. Yusabu ala fi'lihi, janjikan pahala syurga kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas. Manakala kita mengaji, kita kena dijanji pahala oleh Allah Ta'ala, dijanji syurga oleh Allah Ta'ala. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan dijanji seksa api neraka kerana kita meninggalkan mentaati atau mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Itu panggil wajib syarak. Jadi wajib atas kita yang mukallaf. Sifat bagi kita tu yang mukallaf. Kita tu siapa yang mukallaf tu? Jadi kita kalau tidak mukallaf tak termasuk lah. Jadi mukallaf orang yang diberati dengan hukum taklifi syarak. Itu mana mukallaf. Orang yang diberati dengan hukum taklif. Hukum taklifi syarak. Wajib apa?
wajib oleh mengetahui akan bangsa Nabi kita. Kena tahu Nabi kita tu bangsa apa. Nah, dah. Kena tahu. Kalau tanya, Nabi Muhammad SAW ni bangsa apa? Tak boleh nak jawab bangsa apa. Siap dia orang tu. Nah, dosa dia. Dah. Berdosa dia. Nah, dia kata tak ada bangsa-bangsa manusia semua buat sama saja. Tak boleh itu. Dia kena tahu Nabi ni berbangsa Arab. Arab tu pula Quraisy. Quraisy tu pula daripada Bani Abdul Muttalib. Dia kena tahu lagu tu. Nah, tu. Karena Nabi SAW ni khiyarun min khiyarih, yang terpilih daripada sekalian yang terpilih. Jadi Nabi kita bukanlah orang panggil supa orang lain-lain, tidak. Wajib kita kena kenal dia. Allah Quran kata, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Nah, maka Muhammadun, tidak adalah Nabi Muhammad itu aba ahadim mir rijalikum, bapa bagi seorang laki-laki di kalangan kamu. Bukan orang panggil Nabi Muhammad itu manusia biasa, tidak. Lepas tu, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tetapi Nabi SAW tu ialah utusan Allah dan penyudah bagi sekalian para nabi. Tu maka kerana tu Nabi kita Muhammad SAW tu insan yang terpilih daripada sekalian yang terpilih. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sabda, "Innallaha khalaqal khalqa." Sesungguhnya Allah lah yang menjadikan makhluk ini. "Faja'alani min khairi firaqihim wa khairil fariqaini." Dan Allah Ta'ala menjadikan aku daripada sebaik-baik fuak mereka itu manusia, dan yang terbaik daripada dua makhluk yang dijadikan oleh Allah sebagai mukallaf, iaitu manusia dengan jin. Thumma khayyara, kemudian Allah Ta'ala pilihkan al-qabailah, akan sekalian kabilah, bangsa-bangsa. Faja'alani min khairi qabilatin, maka Allah Ta'ala jadikan aku sebaik-baik daripada bangsa. Summa khayyara al-buyuta, kemudian Allah Ta'ala memilih ke atas segala rumah-rumah, keluarga-keluarga maknanya. Faja'alani min khairi buyutihim, maka Allah memilihkan akan aku ni daripada sebaik-baik keluarga. Fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan, maka aku inilah yang terbaik, kata Nabi, nisbah diri seorang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, dan sebaik-baik di kalangan mereka itu nisbah kekeluargaan dan kebangsaan atau berbangsa dan sebagainya. Jadi kena tahu Nabi kita tu bangsa apa. Duk kata bangsa Melayu, bangsa Jawa ke siap tu. Dan tempat jadinya, yang ni Nabi kita dilahirkan di mana. Tu nak tahu tu. Kena tahu Nabi kita tu dilahirkan di mana. Tu diutuhkan diutuskan jadi rasul di mana, menyebarkan dakwahnya di mana, kerajaannya di mana, dan wafatnya di mana. Itu wajib kita kena ketahui tu. Wajib kita kena tahu. Tu. Jadi bukan hanya tahu bangsa Nabi itu bangsa apa, bahkan kena tahu juga dan tempat jadinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nama Nabi kita itu Muhammad anak Abdillah. Maka nama Nabi kita itu, kena tahu nama Nabi kita tu ialah Muhammad. Muhammad mana? Muhammad ni anak bagi Abdillah, anak laki-laki bagi Abdullah.
Kena tahu Muhammad bin Abdullah. Nah, Muhammad bin Abdullah, dan Abdullah itu anak Abdul Muttalib. Kena tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib itu ialah anak Hashim. Kena tahu tu. Tu kena tahu. Apa? Abdul Muttalib itu anak bagi Hashim. Dan Hashim itu ialah anak bagi Abdul Manaf. Nah, kena tahu. Balik kurang setakat tu tak apa dah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Tak apa dah. Erti setakat tu pun tak ada hal dah. Tu. Nah. Lalu setengah ulama kata setakat Hashim tak apa dah. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana khiyarun min khiyarih, aku yang terpilih daripada yang terpilih. Mana? Yani aku terpilih daripada manusia, daripada makhluk Allah Ta'ala dipilih. Antara jin dengan manusia dipilih manusia. Manusia tu pula daripada banyak-banyak kabilah, maka dipilihkan Arab. Arab tu pula banyak-banyak kabilah, maka dipilihkan Quraisy. Quraisy tu pula banyak-banyak orang panggil kabilah, maka dipilihkan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Tu maka kerana tu kita ingat siapakah Hashim pun memada dah. Mana? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ada dah. Comel dah tu. Nah. Ataupun Muhammad bin Abdullah pun tak ada hadah. Nah. Tapi hak moleknya, hak nak comel laginya, gi siapakah Hashim, supaya kita meyakini bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan yang terpilih, keturunan yang tidak pernah berlaku orang panggil perbuatan zina ketika mana datuk neneknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan orang panggil persetubuhan. Tidak ada orang panggil persetubuhan tersebut berlaku di dalam keadaan zina, tidak ada. Semuanya dalam keadaan nikah yang sah, yang berkesesuaian dengan syariat pada zaman-zaman datuk nenek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Lagi kita ni yang bos apakah Abdul Manaf. Okey. Naik lagi pun lagi comel. Nah, kalau orang ngaji, kalau baca berzanji tu siapakah Adnan. Nah, ya bila siapakah Adnan. Dan memanglah nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang orang panggil apa? Yang diyakini itu sampai kepada Adnan. Yang diyakini itu bukan maksudnya yang lain tidak diyakini. Artinya yang Nabi sebut sendiri sampai ke Adnan. Kemudian daripada Adnan sampai ke Nabi Ismail itu Nabi sendiri tidak sebut. Bukanlah bermakna bila Nabi sendiri tidak sebut tu berarti tidak ada. Ingat baik tu dah. Bukan maksud kata Nabi tak sebut tu jadi tak ada lah nasab Nabi sampai kepada sampai kepada Ismail, sampai kepada Adam. Bukan maksud begitu. Ada sahaja nasab tersebut, tapi Nabi kita tidak menyebut dengan lidah baginda sendiri. Tapi ada dicatat tuliskan oleh ahli nasab. Ahli nasab ni ada menulis ataupun menjaga kelestarian nasab tu sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi yang keluar daripada mulut Nabi SAW sendiri ialah sampai kepada Adnan. Sampai kepada Adnan. Jadi sampai kepada Adnan tu memang orang panggil diyakini keluar daripada mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pihak selepas daripada Adnan bukanlah tidak diyakini, tetapi tidak keluar daripada mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kita sendiri menyebut bahawasanya baginda tu daripada keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Maka yakinlah kita bahawasanya nasab Nabi ni sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim, naik lagi sampai kepada Nabi
Adam alaihissalam. Maka hak tu kembali kepada ilmu nasab lah. Itu gitu. Dan nama ibunya, ibu Nabi kita itu ialah Siti Aminah. Siti ni maknanya Sayyidati. Itu makna Siti, ibu Siti sini. Siti ni makna Sayyidati lah. Penghulu kami, penghuluku yang perempuan. Sayyidati itu makna Siti, Siti. Siti. Kalau Arab Mesir tu dia sebut Siti. Sayyidati atau Sayyidatuna Aminah. Itu nama ibunya, ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aminah ni anak Wahbin. Anak Wahab. Anak Wahbin. Dia Aminah bin Wahab. Kena tahu juga nama mak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Aminah. Kena tahu lagu tu. Kalau tidak berdosa kita, kalau kita orang tanya, mak Nabi nama gapo tak boleh nak jawab mak Nabi nama gapo, tu berdosa. Jangan main. Tu. Jadi kita tak tahu nama mak orang lain tu tak apa. Mak Zaid, mak Khalid, mak siapa-siapa kita tak kenal nama mak dia tu, tak ada hal lah. Tak berdosa. Tapi kalau nama mak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama ayahanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu kita tidak kenal, ini boleh membawa berdosa kita. Berdosa. Tu kena kenal. Kena tahu kata mak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Aminah binti Wahbin. Aminah binti Wahab. Kena tahu lagu tu. Habis. Dan bangsa Nabi kita itu ialah bangsa Arab. Nabi kita ni berbangsa Arab. Yang duk ayat bahasa Melayu lah. Nabi kita ni bangsa Arab. Maka sebab itulah Nabi kita kata, kasihlah olehmu pada Arab, kerana aku ni ialah bangsa Arab. Itu. Nabi suruh kasih pada Arab ni kerana setengah daripadanya Nabi sendiri itu ialah berbangsa Arab. Tetapi jangan duk taksub dengan kearaban, jangan. Kerana agama ni bukanlah milik orang Arab. Bukti yang jelasnya agama Islam ni bukan milik orang Arab. Tu. Cuba tengok dalam Facebook. Saya baru update kemarin semalam. Ada orang Arab yang duduk di Malaysia ni, nama dia Muhib Kholi. Muhib Kholi ni orang Arab Syria. Lalu dia ni tak tahulah macam mana akhir-akhir ni sudah jadi pelik dia. Sudah jadi pelik. Lagu mana jadi peliknya? Iaitu dia gemar orang panggil lawan fok-fok tasawuf. Lawan tu kitab-kitab tasawuf, mengingkari orang panggil wali-waliullah. Sehingga Tuhan nak buka aib dia, kerana dia kononnya nak buka kesesatan ataupun keaiban orang wali ni. Maka Tuhan buka aib dia. Dia pergi update status boboh ibarat kitab Jami'atul Karamatil Awliya, kalau tak silap, kitab Jami'atul Karamatil Awliya, himpunan sekalian keramat-keramat para wali. Jadi ya boleh tu kisah tentang seorang wali namanya Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Syekh Ibrahim Al-Matbuli ni dia tidak pernah orang panggil apa? Mandi wajib dalam sehayat umur hidup dia. Kenapa dia tak pernah mandi wajib sehayat hidup dia? Kerana dia tidak pernah berlaku pada diri dia tu sebab yang mewajibkan bagi dia tu mandi. Tu dia tak pernah berlaku pada diri dia tu perkara yang mewajibkan bagi diri dia tu mandi. Mana tak berlaku junub, sama ada mimpi ke ihtilam kita kata, atau jimuk ke, atau istimta' ke, tak pernah. Jadi bila tak pernah berlaku perkara yang mewajibkan bagi diri dia tu mandi, maka tidak wajiblah dia mandi wajib. Tidak pelik benda lagu tu.
Jangan pula tanya, lepas tu tak balik lah dia ustaz. Weh, balik ni bukan hanya dengan mimpi keluar air mani. Dengan umur cukup 15 tahun Qamariyah tahdidan pun balik automatik dah. Walaupun tak pernah bermimpi keluar air mani. Benda tu benda basic saja kalau orang mengaji. Nah. Jadi dia nya update status, dia kata tengok. Syekh Ibrahim Al-Matbuli ni didakwa kata tidak wajib atas diri dia tu mandi wajib. Lain ayat tu. Tak wajib atas diri dia mandi wajib. Seolah-olah nak kata bahawasanya syariat tu tidak kena di atas diri Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Salah. Padahalnya tidak menjadi kewajipan di atas diri dia mandi wajib kerana tidak berlaku sesuatu sebab yang mewajibkan diri dia mandi. Lalu ustaz kita hak Malaysia ni tegur. Antara lain ialah Ustaz Abu Usamah. Ustaz Abu Usamah dia komen, dia kata entah punya bahasa Arab ni teruk ni. Tengok. Jadi nak cerita kata bahawasanya agama ni bukan milik orang Arab. Bukan milik orang Arab. Tengok orang Arab sendiri baca kitab Arab tak faham. Tak faham murad, tak faham maksud. Alhamdulillah. Habis itu. Baik. Tapi Nabi kita ialah orang Arab. Dan bangsa Nabi kita itu bangsa Arab. Arab ni umum, banyak lagi Arab, luah Arab ni. Lagi Quraisy, lagi pula kabilah Quraisy. Bangsa Arab, kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy tu pun umum besar lagi tu. Maka keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tu. Jadi Nabi kita bangsa Arab, kabilah Quraisy. Tu. Keturunan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Itu ingat baik tu. Dan tempat jadinya, tempat lahir lah, makna tempat jadi ni. Tempat lahirnya, tempat jadinya ni makna tempat lahir. Macam kita dah kata selambut hari jadi itulah. Hari jadi kita pun dah cakap, tak ada belak apa tu. Tempat jadi ni makna tempat lahir. Makna selambut hari jadi, sambut hari lahir. Dan tempat jadinya ini tempat lahirnya. Tempat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Mekah. Jadi kena tahu kata Nabi kita tu diperanakkan atau dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah. Kena tahu tu. Kalau tak tahu kata Nabi kita dilahirkan di Mekah, dosa kita. Dosa. Bukan kufur dah, berdosa dah. Tu. Kerana tak kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bangkit jadi rasul. Mana dilantik menjadi rasul, itu mana bangkit menjadi rasul. Dan bangkit jadi rasul, yakni dan dilantik menjadi rasul pun di dalam negeri Mekah juga. Di Mekah juga, iaitu di Gua Hira. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia gemar orang panggil mengasingkan diri dia daripada hiruk-pikuk kota Mekah yang penuh dengan perbuatan maksiat, perbuatan yang mensyirik ke Allah Taala, perbuatan keji kita kata dah. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia berahi, orang panggil apa? Mengasingkan diri. Makna berkhalwah lah, kalau kita kata. Berkhalwah ni makna bersunyi diri. Bersunyi diri di mana? Di dalam Gua Hira. Itu di dalam Gua Hira. Maka tatak kalau mana genap umur Nabi kita Muhammad 40. Dah Raqsu Arba'in dia panggil dah. Genap umur 40. Maka turunlah Jibril alaihissalam
Tu menyuruh ke Nabi kita ni supaya baca. Iqra ya Muhammad. Tu Iqra ya Muhammad. Baca olehmu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita kata, ma ana biqari'in. Tidaklah aku ni seorang yang boleh membaca. Iqra ya Muhammad. Lalu Nabi kita tu dipeluk hingga lemah. Hingga lemah katanya dalam riwayat. Tu. Kemudian disuruh lagi oleh Jibril, Iqra ya Muhammad. Baca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita kata, ulah sama, ma ana biqari'in. Tidaklah aku ni seorang yang boleh membaca. Maka dipeluk lagi sehingga 3 kali. Lalu Allah Jibril pun sebutlah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Inilah orang panggil ayat ataupun Quran, ayat Quran yang mula-mula diturunkan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan automatiknya ketika itu Nabi kita tu telah ditabalkan menjadi rasul utusan Allah. Tu sehingga Nabi kita tu lari ke rumah, demam, selimut, zammiluni, selimutilah aku ya kepada isteri dia Siti Khadijah, dia kata. Maka bila sihat balik, Siti Khadijah pun bawa pergi jumpa dengan sepupu Siti Khadijah, namanya Waraqah bin Naufal kalau tak silap. Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah bin Naufal ni ialah ulama ataupun padri, kita kata rahib di dalam agama Masihiyin, agama Nasrani, agama Kristian. Maka Waraqah lah yang menyebut kata bahawasanya yang mendatangi engkau Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah namanya malaikat Jibril. Yang pernah mendatangi kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka kalau mengikut apa yang aku duk tilik baca ni dalam kitab Injil ni, engkaulah Muhammad, iaitu Nabi yang dijanjikan sebagai Nabi yang terakhir sekali bagi sekalian para Nabi. Karena Nabi dulu dia tidak pernah tinggal menceritakan tentang kelahiran ataupun kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah Nabi Isa alaihi salam. Sebab tu dalam Quran ada disebut kan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Saya kata, dan ingatlah ketika mana Nabi Isa alaihissalam tu berkata kepada Bani Israel, inni rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ni ialah utusan Allah kepada kalian semua. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Sebagai membenarkan kitab yang ada di tangan-tangan kalian, iaitu kitab Taurah. Tu. Wa mubashiran bi rasulin, dan sebagai pemberi berita gembira, pengkhabar berita yang gembira, dan dengan satu orang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang setelah mana aku ini, ismuhu Ahmad, yang namanya ialah Ahmad atau Muhammad. Tu. Maka Nabi-Nabi dulu tidak pernah ketinggalan menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Maka termasuklah Waraqah bin Naufal pun dia tahu kata Nabi Muhammad ni ciri-cirinya bagaimana. Nabi yang terakhir ni bagaimana, kau panggil ciri-cirinya dia tahu. Maka dia lah kata, kalau gitu mulah yang dikatakan sebagai Nabi yang terakhir. Kalau ikut ciri-ciri itu memang dah kena kau dirimu dah. Maka Nabi kita ni berdakwah dengan secara sirri, dengan secara sirri. Ini mengajak orang ni supaya kembali pada Allah Ta'ala dengan secara sirri, dengan secara slow-slow, tidak orang panggil dengan jahat, dengan secara terang-terangan lagi. Itu dah. Habis.
Tuh. Dan bangkit jadi rasul ini, dan dilantik menjadi rasul pun di dalam negeri Mekah juga. Bila? Tak kalau umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 tahun. Ra'su arba'in dia panggil. Tak kala mana umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'ina sanatan, 40 tahun. Bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja bila dilantik menjadi rasul tu umur 40, bahkan semua para anbiya mursalin dilantik menjadi rasul ni ialah pada ketika umur mereka tu 40 tahun. Itu dah. Baik. Kerana umur 40 ni ialah kematangan seseorang manusia tu. Umur kematangan seseorang manusia. Sebab itulah kalau seorang tu umur 40 tapi masih lagi belum matang, maka agak susah untuk dia tu nak menjadi matang. Sebab itulah sebelum umur 40 tu kita kena usaha dah diri kita tu supaya menjadi manusia yang matang. Maksudnya manusia yang berfikiran ke depan, manusia yang tidak cepat marah, tidak gapo-gapo. Itu sebelum umur 40 tu kita kena usaha dah. Tu. Kalau sudah umur 40 atau ke atas, kita masih lagi garang ataupun pongoh seperti waktu muda, itu orang panggil susah dah kita nak ubah. Sebab umur 40 tu umur kematangan. Jadi sifat seorang itu sudah pun orang panggil jadi sebati dah orang panggil. Jadi susah nak ubah. Itu dah. Tu. Maka kerana tu Allah Ta'ala sunnahkan para nabi, para rasul tu dilantik awal umur 40. Awal umur 40. Kenapa? Kerana umur 40 sendiri itu menunjukkan kematangan seseorang manusia. Habis. Dan kemudian daripada bangkit, kemudian daripada dilantik menjadi rasul, itu maksud. Kemudian daripada bangkit itu mana? Dan kemudian daripada bangkit itu, yakni dan kemudian daripada dilantik menjadi rasul itu duduk, yakni bermukim, mendiami, menetap. Itu mana duduk. Bukan mana duduk tu duduk, tak gerak pergi berjalan pergi mari-mari, tidak. Duduk sini makna bermukim, menetap. Tu maksud duduk sini. Bukan duduk tu makna duduk cokor. Duduk je, tak bangun-bangun lah kita kata, tak berjalan apa. Bukan maksud tu. Duduk sini dengan makna bermukim, menetap. Bermukim, menetap artinya dia berjalan lah, dia bangun lah, dia tidur lah, dia duduk lah. Itu maksud itu dah. Dan kemudian daripada bangkit itu, dan kemudian daripada dilantik menjadi rasul itu duduk, yakni bermukim atau menetap di dalam Mekah, di negeri Mekah, maknanya di dalam Mekah 13 tahun. 13 tahun. Jadi 13 tahun di Mekah Al-Mukarramah ni tak ada lah seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan kepada mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mengenal Tuhan yang sebenar, menolak Tuhan yang palsu, Tuhan yang dusta, bukan Tuhan itu orang panggil Tuhan palsu. Inilah orang panggil 13 tahun Nabi kita buat kerja dakwah untuk tauhid, untuk akidah, memantapkan akidah umat pada masa tempoh 13 tahun di Mekah Al-Mukarramah. Bila 13 tahun di Mekah Al-Mukarramah, lalu berpindah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni berhijrah. Berpindah ni makna berhijrah lah. Kita duk sambut ma'al hijrah tu dah. Lalu berpindah, yakni berhijrah lah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Yakni ke Yathrib. Asal Madinah tu namanya Yathrib. Yathrib. Kemudiannya ditukar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Madinatul Munawwarah. Madinatul Munawwarah, negara maju yang bergemerlapan. Itu maksud Madinatul Munawwarah,
negara maju yang bercahaya, yang cemerlang, maksudnya yang gilang gemilang itu. Karena Nabi SAW bila berpindah ke Yathrib, Nabi itu disepakati oleh Aus dan Khazraj, oleh orang-orang Islam, Aus dan Khazraj, oleh majoriti orang panggil penduduk Madinah, diangkat sebagai ketua mereka yang baru. Jadi Nabi itu bila pergi ke Madinatul Munawwarah, secara tidak langsungnya terlibat dengan politik. Secara tidak langsungnya terlibat dengan politik. Maka karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ahli politik yang paling hebat. Kenapa saya kata paling hebat? Karena politik ni maknanya ialah husnul tadbir bi riayati syu'uril ummah fi dakhilid daulah wa kharijiha wa riayati maqasidish syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah. Yani keelokan mentadbir, menyusun atur, menyusun atur, strategi dan sebagainya, itu dia panggil politik. Dengan maksud apa? Dengan sekira-kira menjaga perasaan mereka yang duduk di dalam negara dan menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara yang lain, dan memeliharakan orang panggil tujuan agama ni diturun, syariat ni diturunkan yang bahasa umum, yang bahasa kulli, yang 5 perkara. Itu dia panggil politik. Maka cuba kita tengok Nabi SAW bila berhijrah ke Yathrib, Nabi kita SAW tidak menukarkan nama Yathrib kepada Daulah Quraisyiyah wal Arabiyah, negara Quraisy dan negara Arab. Tidak. Nabi tidak tukar nama negara Yathrib itu kepada negara Arab, negara Quraisy. Tidak. Begitu juga Nabi kita tidak tukar nama Yathrib itu kepada Daulah Islamiyah, negara yang dibangsakan pada Islam. Tidak juga. Tetapi Nabi kita tukar Yathrib kepada namanya Madinatul Munawwarah, negara maju yang cemerlang, yang bergemerlapan, yang bersinar-sinar. Itu coba tengok. Pemikiran Nabi itu lain daripada yang lain. Yakni Nabi SAW mengharapkan semua penduduk Madinah, berbilang bangsa, berbilang suku, berbilang agama, Islam, Yahudi, Kristian, dan orang-orang yang menyembah berhala ada lagi yang belum masuk Islam. Semua sekali mereka itu menjadi warga Madinah yang mutamaddin. Maknanya mutamaddin artinya orang yang membina tamadun, membina kemajuan diri, kemajuan dari segi ilmu, spiritual, kemajuan dari segi ekonomi, pembangunan dan sebagainya, supaya negara ini benar-benar dikatakan negara maju. Kenapa? Penduduknya membina kemajuan, kemajuan bangsa rohani dan jasmani. Ini cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membangun sesebuah negara. Tidak mempermainkan bangsa dan tidak memperalatkan agama. Ini yang tidak ada pada ahli politik pada zaman sekarang. Itu. Kebanyakan ahli politik pada zaman sekarang ni menggunakan bangsa, memperalatkan agama demi untuk meraih kuasa. Bila sudah berkuasa, maka lupa segala-gala, amanah tanggungjawab dengan rakyat jelato. Ini orang panggil perangai ahli politik zaman sekarang. Jauh dengan cara politik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sudah dakwah sama lah. Bahaung laka tu. Tak sama dengan politik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hak guna ke bangsa, ada yang memperalatkan agama. Demi tujuannya apa? Untuk meraih kuasa. Bila sudah ada kuasa, lupa segala-gala tanggungjawab, janji-janji yang pernah dilaung-laungkan di atas pentas di hadapan rakyat jelata. Tu tengok. Bila nak kat pilihan raya balik, marilah pula berjanji dengan bagai-bagai janji, berdalih dengan bagai-bagai dalih.
Tapi jalan raya tetap berubah seperti itu juga. Nah, rakyat miskin semakin bertambah, ekonomi makin selok. Nah, apa lagi? Tak kira lah. Nah, air bermasalah siapa keluar. Nah, macam-macam. Agama tetap tidak dititik berat mana. Nah, hanya sebagai solek-solek, make-up saja agama. Bukan benar-benar bersungguh pada agama dengan sesungguh-sungguhnya. Tidak. Itu apalah. Itu politik orang zaman lah ni. Tapi politik zaman Nabi tidak kira gitu dah. Nabi tu nama tu Madinatul Munawwarah, negara maju yang bergemerlapan. Dan duduk di dalam Madinah. Duduk ni duduk lah, maknanya mendiami juga. Bermukim Nabi kita, menetap pula di dalam Madinah Al-Munawwarah 10 tahun. 10 tahun tak lama pun 10 tahun. 10 tahun. Allah. Ni Nabi kita berdakwah di Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Oi. Tak lama pun 23 tahun Nabi kita ni. Nah, duduk dakwah gapo? Allah. Islam ni boleh tersebar sampai ke tempat kita tanah Jawi ni. Tu bagaimanalah cara Nabi kita berdakwah, nah. Bahkan orang tanah Jawi lah paling hebat menerima Islam tanpa berlaku sebarang pertumpahan darah. Tu. Pandainya, bijaknya, hikmatnya alim ulama daripada sana, daripada Hadramaut, daripada Gujarat, daripada Arab sana, Jazirah Arab sana mari dakwah ni tanpa menggunakan kekerasan. Semua orang Nusantara ni majoritinya beragama Islam. Maka Islam masuk ke dalam negara kita, ke dalam wilayah Nusantara kita tanpa berlaku sebarang peperangan. Hebat. Tu tengok. Lalu wafat di dalam negeri Madinah. Ni ringkas lah ni. Nah, Nabi kita tu berperang banyak kali juga. Nah, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, nah, perang Yarmouk, lagi banyak lagi, perang Ahzab, banyak lah. Banyak bagai-bagai peperangan Nabi kita sertai, ataupun Nabi kita hatta tentera Nabi kita tidak sertai, tapi Nabi kita hatta tentera. Itu banyak juga orang panggil peperangannya. Sehinggalah berlaku perjanjian Hudaibiyah ketika mana Sa'ad tak dapat masuk nak mengerjakan haji. Nah, akhirnya berlakulah Fathil Makkah, habis pakat masuk Islam belaka pada peristiwa tersebut. Lalu Nabi kita pulang pula ke Madinah selepas daripada Hajjatul Wada', nah, lepas daripada haji wada' tu, nah, Nabi kita pulang ke Madinah Al-Munawwarah, lalu wafatlah Nabi kita di dalam negeri Madinah. Jadi kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinah. Sebab tu dia kata, dan kubur yang maha mulia, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, kubur yang maha mulia pun di dalam negeri Madinah. Sangat masyhur tempatnya, yakni tempat kuburnya. Itu maksud tempatnya, tempat dikuburkannya, diziarahi oleh orang yang pergi kepadanya. Nah, jadi kita ni kalau dapat rezeki ziarah ke Madinatul Munawwarah, nah, jangan ketinggalan untuk menziarahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja au umrata falam yazurni faqad jafani atau kama qala, gitulah bunyi hadisnya. Barang siapa yang berhaji dan berumrah tetapi dia tidak mari ziarah aku, Nabi kata, dia tidak menziarahi kubur aku, maka kata Nabi SAW, orang lagu ni orang yang mari buat haji, buat umrah tapi tak mari ziarah aku di Madinah, orang ni seolah-olahnya nak buat balah, nak buat seteru, nak buat musuh dengan aku. Beratlah. Maka kerana tu apabila kita ni boleh ada rezeki pergi ke Mekah ke untuk buat umrah ke apatah lagi haji,
Walaupun orang panggil menziarahi kubur Nabi itu tidak ada dalam manasikul haji wal umrah, tetapi disunatkan sangat-sangat kita ni pergi ziarah kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang banyak dosa macam kita lah patut kena pergi ziarah. Kerana Allah Ta'ala firman dalam Quran, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha. Jikalau manusia yang melakukan kezaliman dengan dosa tu datang kepada engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka meminta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasulullah engkau pun meminta ampun kepada Allah untuk diri orang-orang yang mengziarahi kamu, yang datang berjumpa dengan kamu tadi. Lawajadullaha tawwabar rahimah, pasti engkau dapati Allah Ta'ala Maha menerima taubat, Maha mengampun dan Maha kasih belah kepada hamba-hambanya. Itu dah. Itu jadi ayat ni tidak ada nasikh mansukh, kekal sampai bila-bila. Artinya sama ada Nabi hidup atau Nabi telah intiqal wafat, sama saja kalau kita pergi ke makam Nabi, kita minta ampun dengan Allah Ta'ala, ya Allah ampun dosa-dosa aku, maka Nabi yang di dalam kubur tadi itu akan meminta keampunan juga kepada Allah Ta'ala untuk dosa-dosa kita. Ingat baik tu. Tu masyhur tempatnya, tempat dikuburkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah tu, diziarahi oleh orang yang pergi kepadanya kepada Madinah. Kalau orang pergi ke Madinah mesti ziarah kepada kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harap kita akan syafaatnya, syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apa makna syafaat? Jadi kita harapkan Nabi kita tu minta kebaikan daripada Allah untuk kita. Itu makna syafaat. Syafaat ni mana talabul khairi minal ghairi ilal ghairi. Itu makna syafaat. Berarti kita harapkan Nabi kita tu memintakan kebaikan daripada Allah untuk kita ummah. Itu maknanya syafaat. Sebab tu kita kata isfa' lana ya Rasulullah, syafaatkan kami ya Rasulullah. Apa maksud? Ya Rasulullah, mintalah kebaikan daripada Allah untuk kami ya Rasulullah. Itu makna syafaat lah. Dan kepada ibu bapa kita tu minta juga orang panggil harap syafaat Nabi ni untuk kita. Permulaan sekalinya ibda' bin nafsik, mulakan untuk diri kita. Dan kepada ibu bapa kita harap juga Allah Ta'ala syafaat lah ibu bapa kita dan sekalian kekasih kita sekaliannya. Amin. Dan harap juga supaya syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian kekasih ahibba, sekalian orang-orang yang kasih kepada kita, orang-orang yang buat baik pada kita, orang-orang yang mengaji dengan kita. Itu mana kekasih kita sekaliannya ni takkid, semua sekali. Mana sekaliannya, mana semua sekali, tak tertinggal walau seorang. Amin, isim fi'il amah, istajib doa ana ya Allah. Habis itu. Kemudian kita akan sambung pula wa makna asyhadu an la ilaha illallah wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawli wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitan wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.